Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya, maka dapat kita sama-sama lagi untuk sambung lagi pelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Kali ini kita belajar bahagian akidah. Pelajaran 12 di bawah tajuk Beriman kepada Rasul, unit 1, iaitu konsep kenabian. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran, iaitu mengetahui maksud beriman kepada Rasul serta pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, menyenaraikan sifat Rasul serta hikmah Rasul dipilih dari kalangan manusia. Yang ketiga, mengetahui maksud ismah, mukjizat, ulul azmi dan juga tugas-tugas Rasul. Sebagaimana biasa, jawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Maksud beriman kepada Rasul, iaitu meyakini bahawa Allah telah mengutuskan Nabi dan Rasul kepada manusia dan meyakini pengutusan 25 orang Rasul yang disebut secara khusus dalam Al-Quran. Kita kena yakin bahawa Allah telah utuskan Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita beriman dengannya, yang wajib kita percaya dengannya, iaitu 25 orang Rasul. Kenapa wajib percaya dengan 25 ini sedangkan bilangan mereka banyak? Kerana nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Terus, dalil beriman kepada Rasul ialah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Maksudnya ialah Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah. Siapa lagi yang beriman? Malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan beriman kepada rasul. Baik, kita teruskan dengan pengertian Nabi. Nabi ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintah menyampaikan kepada orang lain. Seorang lelaki dipilih oleh Allah. Dia ni lelaki, bukan perempuan, lelaki. Dikurniakan wahyu kepadanya, tapi tidak diperintah untuk sampaikan wahyu itu kepada orang lain. Maka ini kita namakan mereka sebagai Nabi. Mereka dapat perintah daripada Allah, dapat wahyu daripada Allah, dapat panduan daripada Allah, tapi mereka tidak disuruh pun untuk sampaikan kepada orang lain. Ini merupakan Nabi. Manakala Rasul ialah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah dan dikurniakan wahyu kepadanya serta diperintah menyampaikannya kepada orang lain, iaitu diperintah agar sampaikan wahyu itu kepada umat. Maka dengan itu dipanggil sebagai Rasul. Sebagaimana Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal penurunan wahyu, ketika mana turunnya wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka ini secara tidak langsung melantik Rasulullah menjadi nabi. Akan tetapi apabila turunnya ayat qum fa anzir, bangunlah kamu, ya ayyuhal muddathir, qum fa anzir, wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Ini menyuruh menyampaikan apa yang telah disampaikan, bermakna di detik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Bilangan Nabi dan Rasul daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan, qultu ya Rasulullah kam an-nabiyyun? Qala mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa 'ishruna alfa nabiyyin
Qala qultu kamil mursalun aminhum kamil mursaluna minhum qala thalatha qala thalathmi'ah thalathami'atin wa thalathata asyara thalathami'atin wa thalathata asyara. Maksudnya ialah Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahawa aku berkata kepada Rasulullah, kam an-nabiyun, berapa orang di kalangan para nabi? Lalu Rasulullah menjawab, bilangan nabi itu ialah 124,000 orang nabi. 124,000 orang nabi. Kemudian aku berkata lagi, kam al-mursaluna minhum, berapa orang yang dilantik jadi rasul? Maka Rasulullah menjawab dengan jawapan thalathami'atin wa thalathata asyara, iaitu 313 orang rasul. Okey, 313 orang rasul ni, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, hanya 25 orang rasul yang wajib kita imani, wajib kita percaya. Kenapa? Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran. Sifat wajib bagi Rasul. Jadi, kita kena lihat bahawa bagi Rasul ini ada sifat-sifat wajib. Pertamanya adalah sidq, iaitu para Rasul bersifat benar dalam percakapan dan perbuatan. Bahkan benar lagi dalam penyampaian. Apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepadanya, dia dengan kebenaran itu, maka disampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Yang kedua, amanah, jujur dan terpelihara daripada melakukan perkara haram, makruh atau yang menyalahi utama. Baik. Rasulullah SAW, kejujuran yang paling utamanya adalah bagaimana jujurnya Rasulullah apabila diberikan wahyu, diberikan satu maklumat. Kalau kita katakan A yang disampaikan kepada Rasul untuk diperintah untuk disampaikan, maka A jugalah yang disampaikan. Inilah yang dikatakan kemuncak kepada amanah. Selain daripada itu, kejujuran, sifat boleh dipercayai oleh seluruh manusia itu juga merupakan lingkungan daripada sifat amanah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanahnya Rasul dengan apa yang disampaikan, maka Rasulullah tidak melakukan perkara haram. Bila ada larangan, maka Rasul tak buat. Bahkan perkara makruh pun tidak dilakukan. Atau menyalahi utama. Menyalahi utama iaitu perkara-perkara yang lebih ringan daripada makruh. Menyalahi utama ni disebutkan dalam terms agamanya, dalam bahasa Arabnya disebutkan dengan khilaf aula. Menyalahi daripada yang utama, iaitu kedudukan khilaf aula ini adalah di pertengahan di antara harus dan juga makruh. Maknanya hukum yang lebih ringan sedikit daripada makruh. Tabligh, menyampaikan semua ajaran Allah yang diperintah untuk disampaikan kepada umatnya, itu tabligh, menyampaikan. Fatanah, mana bijaksana semasa berdakwah dan semasa memberikan keterangan dan hujah. Rasulullah SAW merupakan seorang manusia yang sangat bijak, diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menangani masalah umat. Sifat mustahil bagi Rasul. Oleh kerana kita sebutkan sifat wajib tadi sidq, maka lawan bagi sidq ialah kadhibun, berbohong sama ada dalam percakapan atau perbuatan. Apabila kita nyatakan bahawa sifat wajib adalah amanatun, maka sifat mustahil bagi Nabi ialah khianatun. Khianah kepada apa? Kepada amanah Allah. Allah berikan amanah kepada Rasul, suruh buat ni, maka Rasul jaga amanah tersebut. Tak lakukan larangan-larangan Allah, walaupun di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tak ada orang tahu pun, Rasulullah melakukan demikian, tetap juga dijaga, tetap juga Rasulullah tidak melakukan perkara kerana ia sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kitman ini lawan bagi tabligh. Kitman maknanya menyembunyikan ajaran Allah yang diperintah untuk disampaikan kepada umatnya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ada sebahagian daripada apa yang disampaikan kepada Rasulullah mungkin tidak diperintah untuk disampaikan, maka ia tidak termasuk dalam menyembunyikan. Menyembunyikan ini ialah menyampaikan apa yang diperintah untuk disampaikan. Jadi itulah dinamakan sebagai kitman. Dan yang terakhirnya ialah baladah. Baladah ini maknanya bodoh. Lawan bagi apa? Lawan bagi sifat
fatanah yang ada pada diri setiap dari kalangan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat harus bagi rasul. Setiap rasul juga ada sifat harus dia. Apa dia? Al-bashariyah. Bashariyah ni terjemahnya bashariyah, sifat manusia. Iaitu sifat manusia biasa yang tidak menjejaskan kenabian dan kerasulan mereka. Seperti makan, minum, tidur, berkahwin, suka, duka, sihat, sakit dan sebagainya. Ini sifat manusia. Orang tak akan kata apalah rasul. Jatuhlah maruah rasul kalau makan. Ada makanan ini memang sifat manusia. Kalau minum, rasul pun tidur ke? Rasul pun manusia. Jadi tidur itu merupakan sifat manusia. Kalau seorang rasul itu tidur, tidak mencacatkan maruahnya sebagai seorang rasul, kerana rasul juga dari kalangan manusia. Kita namakan dengan al-bashariyah. Hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia. Kenapa Rasulullah SAW atau rasul-rasul yang lain dipilih dari kalangan manusia? Kenapa tak hantar rasul ini dari malaikat? Kenapa tak hantar rasul dari jin atau dari mana lain-lain makhluk? Okey, jadi hikmah rasul dipilih dari kalangan manusia ialah dapat menunjukkan contoh ikutan yang sempurna dan manusia tidak boleh menolak dengan alasan di luar kemampuan. Maknanya manusia boleh buat. Jadi umat Nabi Muhammad tak boleh tolak, tak boleh kata alasan dia tak apalah, dia malaikat, memang dia boleh buat macam tu ya Allah. Takut manusia buat gitu, buat alasan macam tu. Jadi Allah utuskan rasul dari kalangan manusia. Apa yang mampu dibuat oleh manusia, pasti kita juga mampu melakukannya. Tinggal lagi kekuatan iman yang ada pada diri kita untuk merangsang kita ataupun untuk memberikan motivasi kepada kita untuk kita melakukan sesuatu amalan. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih menjadi khalifah di bumi berbanding dengan makhluk lain. Lantik manusia ni untuk memuliakan manusia. Menunjukkan bahawa manusia ini dimuliakan oleh Allah. Kerana apa? Kerana mereka diberi tanggungjawab. Mereka dilantik menjadi khalifah di muka bumi. Tidak makhluk lain. Bukan malaikat, bukan jin. Walaupun jin tinggal bersama-sama dengan kita, mereka tidak diberi tanggungjawab untuk menjadi khalifah di muka bumi. Hikmah yang lain, yang ketiga, manusia akan lebih mudah untuk beriman kepada Rasul apabila dapat dibuktikan kerasulan dengan mukjizat. Maknanya kalau sama-sama Rasul, sama-sama manusia, bila dibuktikan dengan mukjizat, nanti kita bincang apa dia mukjizat pula, maka manusia akan mudah percaya. Yang keempat, menjadi ujian kepada manusia, sama ada memperakui kebenaran Rasul atau mendustakannya. Ini satu ujian pada manusia. Ramai di kalangan manusia, sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampai kali ini, mereka gagal memperakui Rasulullah SAW sebagai Rasul. Dengan arti kata yang lain, mereka mendustakan Rasulullah SAW. Kita lihat pula kepada maksud ismah. Bukan baca ismah tu. Ismah dengan ain. Makna ismah ialah terpelihara daripada sesuatu yang buruk. Itu makna bahasa. Dari sudut istilah, penjagaan Allah terhadap para rasul daripada melakukan dosa dalam apa jua bentuk sekalipun, sama ada dosa kecil atau besar. Makna Allah jaga Nabi, Allah bimbing Nabi, Allah bimbing ni sampai peringkat tidak melakukan sebarang dosa dalam apa jua keadaan. Dalam apa jua bentuk dosa, sama ada dosa itu kecil atau besar. Kemudian kita lihat pula apa makna mukjizat. Mukjizat yang melemahkan, Istilah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Makna benda luar biasa yang diberikan kepada para nabi dan rasul ini kita namakan mukjizat. Kita namakan sebagai mukjizat. Perkara luar biasa diberikan kepada orang biasa, kita namakan sebagai karamah. Orang itu ada keramat. Karamah maknanya dimuliakan oleh Allah. Orang itu dimuliakan oleh Allah, maka timbullah berbagai-bagai bentuk perkara yang nampak istimewa pada mata kita, dapat dilakukan oleh orang-orang yang soleh ini. Baik. Jenis mukjizat. Mukjizat ada yang dinamakan dengan mukjizat hissiyah. Mukjizat hissi. Okey, ada mukjizat maknawi, nanti Ustaz akan jelaskan. Mukjizat hissi, mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera. Mukjizat ini tidak berkekalan.
Mukjizat yang kita boleh tengok berlaku ketika Rasul tersebut masih hidup. Kita dapat lihat bagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat. Contohnya ada air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang sedikit yang disediakan oleh isteri seorang sahabat tiba-tiba jadi banyak. Kenapa? Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pokok-pokok boleh bercakap, memberi salam kepada Rasulullah. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat ini dipanggil mukjizat hissiyah. Mukjizat maknawiyah, iaitu mukjizat yang difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu. Kena tengok, kena nilai dari sudut ilmu, baru tahu dia adalah mukjizat. Dan mukjizat gini kekal hingga kiamat, iaitu Al-Quran yang sentiasa membuktikan kebenaran Rasulullah dan ajaran Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan makna-makna yang begitu indah, susunan bahasa yang begitu indah, ia merupakan mukjizat. Kenapa susunan bahasa tu kira mukjizat? Kerana orang Arab dari dulu sampai sekarang tidak mampu untuk meniru, tidak mampu untuk membuat susunan ayat yang begitu lengkap sebagaimana yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Perkara ini terbukti daripada awal lagi. Kita lihat bagaimana Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mana dia mendengar, melihat susunan ayat daripada surah Taha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tengok je ayat ni, terus lembut hatinya. Dalam keadaan perasaan marah, terus padam dari jiwanya. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar dapat mengesan susunan ayat yang begitu cantik. Maka kata, ini bukan dari kalam manusia, ini bukan daripada ciptaan manusia, pasti ianya daripada Tuhan, yang mana Tuhan itu dipanggil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, contoh mukjizat hissiyah yang ada pada Nabi Saleh. Contohnya, seekor unta betina keluar dari celah batu. Batu besar keluar. Batu, celah-celah batu keluar unta betina yang sempurna, cantik. Kemudian mukjizat Nabi Musa, tongkat baginda bertukar menjadi ular dan kemudian menelan jelmaan ular tukang sihir Firaun. Tongkat Nabi Musa ini jadi ular, seakan-akan ular betul. Tali-tali yang diguna oleh tukang-tukang sihir yang nampak seperti ular sebenarnya bukan ular. Sebenarnya nak mata je nampak seperti ular, tak mampu nak buat apa-apa pun. Jadi kita bila nampak ular kita takut. Tapi ular yang terhasil daripada tongkat Nabi Musa memang ular sungguh, sehingga mampu untuk menelan, makan ular yang dicipta ataupun ular yang digunakan oleh tukang sihir yang disihir daripada tali untuk kelihatan seperti seekor ular. Lagi Nabi Musa, 12 mata air terpancar daripada batu setelah dipukul dengan tongkat. 12 mata air terpancar daripada batu. Batu tu besar, bila mana dipukul keluar 12 mata air. Berderet atas bawah, turun sikit-sikit. Tu batu yang telah pun dipukul oleh Nabi Musa menghasilkan 12 mata air. Contoh mukjizat hissiyah Nabi Isa AS, membuat burung daripada tanah dan meniupnya lalu menjadi hidup. Kita tak boleh buat gitu. Ini Nabi Allah izinkan untuk buat begitu. Menyembuhkan orang buta dan sopak setelah menyapu dengan tangan baginda. Orang buta, Nabi Isa sapu tangan. Buka mata dah nampak. Orang penyakit sopak, sapu, terus sembuh. Okey. Kenapa? Ini mukjizat. Kebetulan pula di zaman itu orang berbangga-bangga dengan perubatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa, hebat dari sudut pengubatan. Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya yang pertama Isra' dan Mi'raj, daripada Mekah pergi kepada Masjidil Aqsa, naik ke langit dalam sebahagian daripada malam. Ini peristiwa yang sangat ajaib. Yang kedua, membelah bulan dengan isyarat tangan sehingga penduduk Mekah dapat melihatnya dengan jelas. Rasulullah isyaratkan macam ni je. Terbelah bulan. Okey. Orang semua boleh nampak. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda. Kita lihat lagi maksud ulul azmi.
Ulul azmi, Rasul ulul azmi. Mana Rasul yang mempunyai ketabahan dan kecekalan hati yang tinggi dalam menghadapi ujian ketika berdakwah. Bukan bermakna Rasul-Rasul lain tak diuji, tetapi Rasul-Rasul ulul azmi ini banyak ujiannya diberikan oleh Allah kepada mereka. Tengoklah, Rasul ulul azmi yang pertama, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecekalan Rasul ulul azmi seperti Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Tetapi hanya sebahagian kecil sahaja umatnya yang beriman. Kebanyakan umat baginda kufur, termasuklah isteri dan seorang anak baginda. Kufur kepada Allah SWT. Kita dengar cerita bagaimana anak Nabi Nuh AS. Nabi Nuh sayang dengan dia. Bila mana datangnya banjir, Nabi Nuh ajak anak dia, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, jom datang naik kapal aku ni. Jangan kamu pergi bersama-sama dengan orang kafir. Tetapi kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku akan pergi naik atas bukit. Bukit itu akan dapat menyelamatkan aku daripada air yang banyak ini. Nabi Nuh menyatakan lagi, la asimal yauma illa man rahim. Tak akan ada orang selamat melainkan orang yang dirahmati Allah, disayangi Allah pada hari ini. Tapi tak dengar juga. Dia pergi dan dia tenggelam dalam banjir yang besar pada ketika itu. Jadi ini dugaan-dugaan yang dilalui oleh Nabi Nuh AS melayakkan baginda digelar dengan Rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim AS dijatuhkan hukum bakar oleh Namrud. Hukuman bakar oleh Namrud dan dihalau keluar daripada tanah air sendiri. Baginda juga diuji oleh Allah dengan menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim AS dihukum bakar setelah ditangkap kerana menghancurkan berhala-berhala. Kemudian bila bakar tak hangus, halau pula Nabi Ibrahim AS. Bukan setakat raja Namrud halau, bapa dia sendiri pun halau. Walaupun dikatakan yang lebih sahih di situ ialah bapa saudaranya menghalau Nabi Ibrahim AS. Pergi sampai pula ke Mesir, jumpa dengan Fir'aun pula, dizalimi oleh Fir'aun. Kemudian setelah itu dah lama tak dapat anak, Allah uji lagi dengan menyembelih anaknya sendiri. Jadi ini ujian dilalui oleh Nabi Nuh AS. Dan seterusnya kita lihat lagi Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang zalim dan berurusan dengan Bani Israel yang degil dan ingkar. Nabi Musa AS daripada zaman awal, daripada muda-muda, lari sampai kemudian dikejar oleh Fir'aun. Duduk sebantang kara di sana. Kemudian balik semula, diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun. Kemudian setelah itu berhadapan dengan kaum Bani Israel. Bani Israel memang terkenal dengan kedegilan mereka. Tak nak dengar cakap, ikut sekejap. Kemudian ingkar perintah Nabi Musa AS. Nabi Isa AS ditentang oleh orang Yahudi sehingga mereka merancang untuk membunuh baginda. Tetapi Allah menyelamatkan baginda lalu diangkat ke langit. Nabi Isa ni akan turun semula untuk memerangi Dajjal. Akan memerintah dunia lagi sekali. Jadi kerana itu dia digelar dengan Rasul ulul azmi. Yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengoklah banyaknya dugaan berhadapan dengan tentangan musyrikin Quraisy di Mekah dan juga tentangan daripada orang Yahudi serta munafikin di Madinah Al-Munawwarah. Daripada awal lagi Rasulullah SAW, kematian ayah, kematian ibu, mati datuk, duduk sebagai seorang anak yatim, bila dilantik, diperangi oleh kaumnya sendiri, terpaksa berhijrah meninggalkan tanah air sendiri, berhadapan dengan orang Yahudi, orang munafikin. Ini ujian yang tidak henti-henti yang menimpa Rasulullah SAW. Maka layaklah Rasulullah dan keseluruhan Nabi-Nabi yang kita sebutkan tadi digelar dengan nama Rasul Ulul Azmi. Tugas-tugas Rasul: menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah. Rasul ini akan jadi saksi. Bila di akhirat kelak Allah tanya, mana? Ini umatku ya Allah, ini bukan, ini tak dengar cakap. Ini tak ikut cara aku, maka ini bukan. Ini sahaja umat aku. Ini menjadi saksi terhadap manusia yang tidak beriman kepada Allah. Kedua, menjadi contoh terbaik kepada umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Tugas Rasul dia buat yang terbaik, tunaikan yang terbaik, jadi manusia yang tengok ikut apa yang dibuat oleh para Rasul, menjadi contoh teladan, contoh ikutan kepada semua manusia yang beriman kepadanya. Tugas Rasul yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan berita sengsara kepada orang kafir.
Sampaikan berita syurga, sampaikan berita neraka. Ini ancaman, galakan dan ancaman. Galakan kepada beriman, orang beriman, dan juga ancaman kepada orang kafir. Yang terakhir, menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Ini tugas Rasul. Suruh manusia agar mereka mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah SWT semata-mata, ikhlas kepada Allah. Kesan beriman kepada para Rasul, iaitu pertamanya dapat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah yang mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia ke arah kebenaran. Dapat bersyukur. Mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah. Yang ketiga, mencontohi Rasul dalam semua aspek kehidupan. Dan keempat, mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kerana mematuhi ajaran Rasul. Terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kehebat. Mukjizat dan ismah Rasul ialah keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Rasul. Apakah yang akan terjadi jika Rasul tidak dianugerahkan dengan keistimewaan tersebut? Apa yang akan terjadi kalau Rasul tidak dianugerahkan dengan keistimewaan, mukjizat dan juga ismah, terjaga dari melakukan dosa? Kita lihat jawapannya Ustaz sediakan. Mana kurang keyakinan umat terhadap ajaran para Rasul. Rasul pun buat salah. Rasul tidak terjaga dari sebarang kesalahan. Rasul tak ada mukjizat. Maka orang tak yakin. Kerana mereka mungkin melakukan dosa. Kalau mereka tak diberikan penjagaan, mereka mungkinlah buat dosa. Kesannya tidak akan ada orang beriman dan mengikut jejak langkah mereka. Tak ada orang nak beriman, tak ada orang nak ikut Rasulullah, tak ada orang nak tiru Rasulullah. Kenapa? Kerana Rasul pun buat salah. Itu masalah. Kesimpulannya, kita hendaklah memperkukuhkan keimanan kepada Rasul agar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, kita telah sampai ke penghujung. Sila klik di bahagian bawah, di bahagian deskripsi bawah video ini untuk menjawab soalan. Jangan lupa share dan subscribe video. Dan Ustaz sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.